Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Global Hijrah edisi 19 Februari bersama saya Khadijah Faisal. Hari memperingati peristiwa agung Isra' Mi'raj berlangsung di seluruh dunia. Satu hari yang bersejarah apabila junjungan mulia Nabi Muhammad SAW menerima perintah Allah kepada umat baginda dalam menunaikan ibadah solat 5 kali sehari. Masjidil Aqsa di kota suci Baitul Maqdis menjadi salah satu persinggahan Rasulullah dalam peristiwa itu yang menyaksikan sehingga kini tanah suci itu dijulang martabatnya sebagai salah satu tanah paling mulia di sisi Allah. Di Baitul Maqdis, ribuan umat Islam mengunjungi Masjidil Aqsa dan Kubah Emas sebagai memperingati peristiwa Isra' dan Mi'raj. Hari yang mulia itu menjadikan persekitaran Masjid Agung itu meriah dengan pelbagai aktiviti termasuk majlis selawat dan riadah bersama keluarga. Senario di Baitul Maqdis dilihat tenang tanpa gangguan daripada penjajah Zionis Israel. Di segenap sudut, pasti ada aktiviti berselawat dan memuji Allah dan Rasul sebagai simbol memuliakan Isra' Mi'raj. Ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Aktiviti memperingati kekasih Allah Nabi Muhammad turut diadakan untuk kanak-kanak yang ternyata gembira dan ceria mengalunkan bacaan selawat meskipun dipimpin lelaki badut. Umat Islam turut mengambil kesempatan beribadah di dalam masjid ketiga paling suci ini. Alunan bacaan ayat suci Al-Quran selain majlis selawat juga diadakan. Isra' Mi'raj adalah musafir agung Nabi Muhammad SAW yang dihadiahkan kepada baginda ketika baginda diselubungi kesedihan ekoran kematian isterinya Siti Khadijah dan bapa saudaranya Abu Talib. Perginya baginda hanya dalam satu malam dengan menaiki buraq dari Masjidil Haram di Makkah ke kota suci Baitul Maqdis sebelum diangkat ke langit untuk menemui Allah dan kembali ke Mekah membawa amanah dan perintah solat kepada umat baginda. Namun penjajah Zionis memang kerap kali tak senang duduk dengan umat Islam di Baitul Maqdis. Disangkakan panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Ada sahaja kekacauan, gangguan dan tangkapan dibuat tentera wilayah haram itu dalam usaha menggagalkan hari memperingati peristiwa agung Isra' Mi'raj. Memetik sumber Al-Qastal News, pada awalnya kawasan Bab Al-Amud atau Damascus Gate di Baitul Maqdis ini, suasananya tenang dan aman tanpa sebarang insiden tidak diingini. Aktiviti jual beli berlangsung seperti sedia kala, begitu juga aktiviti umat Islam bagi meraikan Isra' Mi'raj. Pun begitu, situasi aman bertukar huru-hara sebaik sahaja kemunculan tentera Zionis di sekitar Plaza Al-Amud ini. Selain tentera berpakaian uniform, anggota preman turut mula melakukan serbuan dan kejar-mengejar sebelum melakukan siri tangkapan ke atas beberapa orang remaja Islam Palestin. Situasi itu sekaligus mengundang huru-hara di sekitar Bab Al-Amud. Bab Al-Amud atau Damascus Gate sering digunakan oleh umat Islam untuk masuk ke bandar lama Baitul Maqdis. Ia salah satu lokasi penting dalam kehidupan rakyat Palestin sejak dahulu lagi. Alhamdulillah bertemu kembali. Kekurangan peralatan bagi bantuan kecemasan untuk menyelamatkan mangsa gempa bumi di Syria yang masih bernyawa berakhir dengan kisah pilu apabila kebanyakannya meninggal dunia di bawah timbunan runtuhan. Berbanding jirannya Turki yang menerima sokongan mencari dan menyelamat dari pelbagai negara, operasi mencari dan menyelamat di utara Syria hanya mampu dilakukan penduduk setempat dengan bantuan pasukan The White Helmets. Itu pun tanpa peralatan yang sempurna dari Idlib, Syria. Wartawan Zaim Zamani ada butirannya. Di utara Syria, memang sebahagian besar penduduknya hidup dalam keadaan daif akibat perang dengan kerajaan pemerintah sejak 11 tahun lalu. Kesengsaraan mereka diburukkan lagi dengan gempa bumi 6 Februari lepas yang mengorbankan lebih 5,000 nyawa.
mangsa yang masih hidup pula tinggal sehelai sepinggang. Apa yang menyedihkan, penduduk memaklumkan tiada langsung bantuan sama ada kerja mencari dan menyelamat atau bantuan kemanusiaan lain diterima pada peringkat awal kejadian. Usaha menyelamat dilakukan orang awam dengan kudrat sendiri tanpa pekakas yang sesuai. Mereka menggali dan mengangkat serpihan runtuhan hanya menggunakan tangan. Satu-satunya organisasi yang datang membantu ialah anggota White Helmets, dan selepas hari keempat kejadian, barulah bantuan peralatan diterima. Kelewatan bantuan memusnahkan harapan untuk menyelamatkan insan tersayang di bawah runtuhan. لا لا ما جحد هون نحن اهل البلد حتى بالاليات ايدينا بالمهدات بالعقلات وفي الدفاع المدني جزاه الله كل خير يعني هو الوحيد اللي ساهم. Tambahnya ramai mangsa yang berjaya diselamatkan pula tidak mendapat rawatan yang diperlukan kerana kekurangan barangan perubatan. Ketika ini, mangsa amat mengharapkan bantuan pasca gempa, lebih-lebih lagi ramai yang hilang tempat berteduh dan cedera serta dihimpit cuaca sejuk bawah para sifar. Kerajaan yang memusuhi mereka tidak langsung mempedulikan nasib penduduk di utara Syria. Bagaimanapun perlu difahami, pergolakan di Syria antara faktor bantuan sukar disalurkan. Dunia perlu bertindak segera dan mencari penyelesaian terbaik sebelum lebih ramai yang kehilangan nyawa. Ini merupakan antara lokasi yang terkesan akibat gempa bumi yang melanda Syria baru-baru ini. Berbezanya dengan Turki, kawasan ini bantuannya lewat tiba yang menyebabkan misi mencari dan menyelamat menjadi sukar dan lebih ramai mangsa terperangkap di bawah Tuhan. Laporan Zaim Zaman dan juru kamera Nur Nazirul Hafiz dari Idlib, Syria untuk Berita Hijrah. Sebelum Global Hijrah melabuhkan tirai, sedikit perkembangan gempa bumi di Turki dan Syria yang hampir masuk minggu kedua. Angka korban ini mencecah lebih 46,000 nyawa di kedua-dua negara itu. Al Jazeera turut melaporkan lebih 84,000 bangunan sama ada telah runtuh, musnah atau rosak, malah ada yang perlu dibaiki semula. Selepas hampir 2 minggu, pasukan penyelamat berdepan situasi sukar apabila peluang menyelamatkan mangsa yang hidup semakin tipis. Hal ini menyebabkan angka korban diramal bertambah. Kementerian Luar Turki menjelaskan setakat ini 95 negara telah tampil menghulurkan bantuan dengan kehadiran lebih 110,000 petugas mencari dan menyelamat. Baik, sekian Global Hijrah. Layari alhijrahnews.com untuk lagi laporan berita antarabangsa dan dunia Islam. Saya Khadijah Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.